Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sekali lagi bersama Abang Pencin Sukasuki. Hari ni Abang Pencin Sukasuki nak masak sarapan pagi. Percubaan bersama Adin tu sayang. Kita nak masak jemput-jemput Ino. Tapi ada sayur. Apa nak bubuh nama jemput-jemput ulam berino. Boleh sayang? Macam tu kita akan cari ulam tu yang kita tanam sekeliling depan rumah tu So kita tengok apa bahan-bahan dia dulu Okey, kita tengok apa kita nak buat. Jemput-jemput ino bersayur berulam jemput-jemput ino berulam. Okey. Okey sayang, apa bahan-bahan ni yang sayang mula-mula penting? Yang penting mestilah ada tepung sayang kita nak gunakan berapa banyak kita nak gunakan tu sayang? 3 cawan boleh lah. Ni hari kita ramai nak makan, kita 3 cawan tepung apa tu? Tepung Faiza, tepung gandum Faiza. Lepas tu kita ada telur. ada telur sebiji telur sebiji telur. Okey. Lepas tu kita letak ada apa ni garam. Perasa dia dengan garam lah garam mesti ada apa tu serbuk mati ayam Okey. Lepas tu ada ino tu. Ini ni saya dah cuba, saya tak pernah cuba tak ino, tapi saya nak cuba nak ino pula. Sebab hari tu tengok dekat dalam YouTube tu dia orang gunakan ino nampak cantik Satu paket saja Kita guna satu paket ino apa asli ino biasa yang ori lah Okey, air ni dalam 2 cawan seboleh lah. Air cukup lah okey. Lepas tu ulam-ulam dia kita gunakan apa ni? Hasil yang terpetik kat depan rumah tadi. Ini daun selasih. Ini gunakan daun selasih. Tengok orang yang tak kenal daun selasih macam mana rupa dia tu. Ni daun selasih ataupun basil orang panggil Ini ada bunga di sikit. Okey, daun selasih lagi. Okey, ni daun kunyit. Kita pakai 2 helai daun kunyit. Ini daun bawang pun tanam sendiri semua. Tengok ni subur kan. Dah angkat. Ni daun bawang tanam sendiri Okey. Ini daun bayam Brazil. Bayam Brazil. Ni bayam Brazil. Ini makan lemak sedap juga ni. Okey. Ini daun seledri pun tanam sendiri. Daun sup ataupun daun seledri. Then ini daun pudina. Daun pudina Ini bawang. Gunakan bawang. Okey, dalam 2 biji atau sebiji lah, selabu besar. Kalau kecil 2 lah, kalau tu besar lada ni kalau yang suka pedas kita bubuh lada. Masukkanlah. Okey. Ini udang geragau. Dan ini mesti sedap punya. Ni ada udang geragau. Banyak lah sedap ni. Okey. Itu sajalah. So itu bahan-bahannya. So nanti kita akan campur-campur gaul So kita ulangi sekali lagi. Kita ada daun selasih. Ni daun pudina. Kita ada daun kunyit, daun sup, bawang, bayam Brazil, bawang dan udang geragau. So yang lainnya sekali lagi tepung gandum, perasa ayam dan garam sedikit, biji telur, ino dan air secukupnya. Dan tak lupa minyak untuk menggoreng. So kita akan adun lah bahan-bahan ni. Okey, saya nanti adun kita akan tunjukkan Okey. Ini saya mula-mula kita masukkan apa ni? Bawang bawang dengan apa tu? Udang geragau. Lepas tu kita potong daun bawang ni Okey, kita potong daun bawang ni. Kita anggar-anggar lah suka agak-agak dalam 2 cm macam tu. Okey. Lepas tu kita potong daun seledri ataupun daun sup tadi. Tengok wangi ni daun, potong je dah wangi daun ni. Harum ni. Tanam sendiri ni bebas, kita tak gunakan racun. Lepas tu kita gunakan organik. Kita gunakan basil tu. Kita lurutkan aja lah. Daun apa ni? Daun selasih secukup dia. Okey. Lepas tu dan kalau kita gini kita boleh tanam pucuk-pucuk itu tu lagi.
sayur ni bergantung kepada kesukaan kita lah ya. Kalau kita nak banyak, kita gunakan banyak. Kalau kita nak sikit, sikit. Kalau untuk budak-budak ni, kita nak ajar makan sayur, makan ulam ni, jangan terlalu drastik lah. Kita gunakan sikit-sikit dulu. Bila dia kata dah sedap rasa macam tu, kita tambah daripada masa ke semasa. Jadi dia orang barulah belajar reti makan sayur ulam-ulaman dengan cara macam ni. Sebab setengah orang dia tak makan ulam kalau dia mentah. Dia kata ulam hidup, dia kata dia. Tapi kalau dimasak, dia makan. Dia anggap ulam tu dah mati. Sayuran tu dah mati, dia makan. Tapi kalau masa segar macam ni, dia tak nak ulam. Dia tak reti. Ulam Brazil ni terpulang lah. Kadang kita suka, kalau kita suka kasar-kasar, kita kasar-kasar. Kalau lembut-lembut pun boleh. Sebab setengah orang ulam Brazil ni digoreng dia gitu aja dengan dengan pokok-pokok dia, dengan daun-daun dia tu, kita goreng macam tu je. Tu. And sekali akhirnya kita masukkan daun pudina. Daun pudina masukkan itu, nanti kita potong-potong dekat dalam. Masukkan daun pudina tu. Dan baru kita potong-potong lah nanti. Okey, buat macam tu. Dia punya kehalusan tu bergantung kepada kita lah. Kita boleh gunakan udang geragau, boleh gunakan ikan bilis, boleh. It's up to you. Kalau nak gunakan udang yang segar pun boleh. Macam tu. Okey. Dan lastly kita mayang daun daun kunyit. Daun kunyit tu kalau dimasukkan lagi harum. Okey. Okey. Jadi gaul Style saya ni, sambung bersama saya ni, saya akan masukkan air dulu, bukan tepung. Air ni. Siapa yang ajar macam ni, Puan? Masa tu suami saya pergi kursus, situ dia kata dia bayar tukang masak. Dia rasa tak cukup untuk Untuk tepung. Jadi saya tambah. Ini dah dua cawan Okey. Air ni dah mengagak banyak tepung kita sebenar-benarnya. Macam sekejap memang dah tak cukup tu. Dia dua cawan ni. Lepas tu masukkan ayam dengan garam. So yang akhirnya kita mayang-mayang daun kunyit ni. Ini sebab daun kunyit tu sikit, kita bolehlah gunting-gunting, tapi kalau banyak kita lipat-lipat, kita mayang. Mayang pakai pisau lagi laju. Okey. So lepas ni kita gaul-gaul Air ni kita agak-agak lah Air ni jadi tepung tu sebanyaknya air kita ni. Gandum tak boleh masuk banyak-banyak. Kita anggaran 2 cawan tu bukan 2 cawan tu sayang. Tu mak nama dia. Oh ya. Kalau 2 mak tu boleh 1 kilo. Tu masukkan tepung ni lah kita gaul-gaul Ini dah 3 sendok dah. Lagi tu nampaknya macam cair tu. Ikut air yang kita buat dulu. Bila kita nak masukkan inu tu kemudian nak kita masuk. Air demi lagi tu. Banyak sayur. So bila masukkan inu tu? Kita boleh masukkan inu lah sekarang ni. Satu paket je. Satu paket je lah sebagai percubaan sebab kita tak pernah bagi ni inu biar dekat karbonet. Kalau inu pun bagi karbonet bagi ada ke buat? Dia salah satu. Salah satu je Untuk melembutkan. Okey, kita buat percubaan kali ni kita salah satu Tepung ni yang kurang ni. Kita tambah lagi. Sebelum letak telur lagi ni. Okey, kita masukkan telur ke macam tepung dulu? Boleh tu. Sebiji
Tapi make sure lah tepung tu tak terlalu tembelang Kalau dibuatnya tiba-tiba kita tak pecahkan kat luar, tiba-tiba masuk aja kat situ. Jawabnya memang kena buang lah adunan ni. Jangan diamalkan cara macam ni puan-puan semua. Saya tak berapa setuju kalau macam itu sebab boleh jadi adunan kita terpaksa buang. Sebab sekarang ni almaklum lah, peniaga kadang-kadang dia tak check dia punya telur dia tu. Telur ayam yang dijual dia tu, lepas tu dijual je. Kita yang tak mahir ni pecahkan terus masuk. Bancuh ni pun tak boleh kacau terlalu kuat. Nanti kan dia punya apa orang kata buih-buih dia ke apa-apa tu akan mati. Macam ni je lah. Itu sebabnya kita masukkan air dulu. Untuk pekatan ni macam ni ke? Nak pekat lagi? Tambah sikit. Takut lembik sangat pula. Tak pula kan? Macam lembik je ni. Kita tambah tepung. Jadi berapa tu agaknya? Dalam setengah kilo jugalah. Dalam setengah kilo Nanti kita check kita check. Kalau kita dah pack, nanti kita check baki dia ada berapa gram lagi. Tu kita boleh tahu kat sini kita ini tadi untuk berapa gram. Okey, boleh lah untuk kita jemput kan. Dah boleh Okey. Okey, jangan lupa kita potong, kita bubur lada. Kalau yang suka pedas, sikit-sikit pedas tu, kita potong kasar-kasar lah. So, lepas tu barulah kita gaul. Tu kita gaul Untuk di goreng. Kita biarkanlah sekejap sebab inu dia tu sebati okey. Okey, cantik. Kita terus masak tepung apa yang telah diadun tadi Kita tengok adunan dia sayang. Ya, ini adunan kita nak buat jemput-jemput ni. Tadi dah berapa minit kita adun So minyak ni pun dah panas. So kita bolehlah menjemput-jemput dia. Nama pun jemput-jemput sayur Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panas, kurangkan dia punya kepanasan. Dia berbintang-bintang kalau airnya panas. Tak bulat Kalau cantik kan yang dapat bulat sampai tapi sebab ada sayur je jarang boleh bulat Sambil tu kita tak jangan isi banyak-banyak sangat lah. Kita balik-balikkan supaya dia nampak cantik okey. Sambil tu kita balik-balikkan sehingga tak mau dia nampak hangus pula Dia cuma nampak beza dia. Kalau guna inu ni macam ada sedikit macam kembang lah Kalau tak ada inu dia melepek je macam tu melepek macam orang tidur tak cukup macam tu ke melepek macam tu. Tapi kalau ada inu ni nampak dia bulat-bulat sedikit macam gebu macam gitu je. Tu beza dia. Tapi rasa dia kita tak tahulah kita tengok nanti. Sebab ini first time saya gunakan resipi ni guna inu untuk gorengan ni Biasa kalau apam inu je lah So, kita goreng sampai kekuningan. Bila agak-agak dah masak tu, kita angkat saya suka warna dia keperang-perang, sedikit garing macam tu ini boleh lah kan. Okey, kita angkat. So kita tengok kata rumah saya mula-mula dia adunan ni sebenarnya pekat, tapi bila kita gunakan inu ataupun serbuk panai, dia akan mengembang. Bila dia mengembang, adunan tu dia akan cair dia akan cair. Dan yang kedua, bila kita menggoreng dia, masa kita menggoreng tu kita jangan balikkan terlalu awal dan sebab tu kita kena gunakan api yang yang sederhana, tak boleh panas sangat sebab apa, bila dia api yang kuat
kita macam heat dia, dia cepat hangus. Kita pun kelang kabut nak balikkan, tetapi at the same time sebenarnya itu silap. Sebab apa? Dia belum naik sangat. Jadi dia melepek nanti. Ya. Tapi nampak dia macam ni. Dan yang ketiga tadi, macam saya cakap tadi, bila minyak dia sikit, kita jangan masukkan terlalu banyak. Dan untuk memudahkan proses menggaul ke apa, gunakan kuali yang betul lah. Kita gunakan, eloknya kita gunakan kuali biasa tu, macam kuali penggorengan yang macam kat kedai tu. Yang ni saya gunakan kuali yang leper tu macam tu. Sebab tapi jadi baru digodek dah sampai kat dasar dia. Jadi cepat sangat sampai ke dasar dia. So kita tunggu yang penggorengan yang kali ni, kita tengok. Kita try and error ni, buat jemput ni pun try and error. Dah bertahun-tahun rumah saya buat jemput ni, tapi tak pernah pula guna Ino. Pagi-pagi ni saya teringat pula, saya apa kata kita gunakan Ino. Okey, satu paket tadi, satu paket tu dia satu set di combine dia ada dua, RM3.50. So berarti satu tu RM1 berapa tu sayang? RM3.50 divide by 2. RM1.75 lah, lebih kurang macam tu. Dia semakin cair. Kita tengok sayang dia punya adunan, cuba jatuhkan. Ni tengok tak clear dia. Adunan ni jadi makin cair. Tadi pekat sebenarnya. Cuba tarik ke atas. Dia jadi cair sebenarnya. So nampaknya kita kena apa ni? Kena ubah dia punya resipi dia tu biar pekat Tapi semakin lembut. Tapi semakin lembut kata orang rumah saya. Ni try and error sebenarnya. Masak ni nak ada try and error. So kita tengok nanti result dia. Yang bakinya kita cuba kita liritkan. Tak sama dia dengan yang berino dengan yang biasa. Biasa kita orang yang apa tu, yang tak pakai ino tu dia melirit senang saja. Yang ini dia tenggelam. Tapi 200 darjah Celsius. 200. Dah jemput-jemput yang digoreng tadi. Dapat 2 pinggan. 2 pinggan. Tapi dia punya tekstur dia tu dia berbeza sedikit. Dia tak crunchy. Dia tak crunchy sangat. Dia tak crunchy, tak macam dia tak crunchy, cuma lembut saja dia. Dia lembut, dia tak crunchy. Dia kain ni agak berbeza sedikit ni. Mak ni tak ada batu. Mak aku sudah lagi dia. Kenapa dia tak crunchy ni? Abang tak ingat. Ha? Dia tak ino. Biasa tak karbonet kan. Ada saja tu dekat. Jemput-jemput pun dah masak, okey jemput-jemput dah masak, kita rasa macam mana rasa jemput-jemput Ino ni. Kita minta pandangan mereka. Ada yang kata lembek, ada yang kata sedap, ada yang kata rangup. Ini idea daripada yang kita tengok lah dekat YouTube hari tu, dia gunakan Ino. Saya dengan puan saya dah try and error ni. Kita try error. Betul tak yang? Betul kata dia. Kita tengok apa. Kita cubalah. Kalau sedap kita buat lagi. Kalau tak sedap kita otak-otak lagi, ya tak? Okey, ini idea juga kita sharing Jom kita makan jemput-jemput tu. Okey. So nampak dia apa perbezaannya? Apa kita nak tengok apa perbezaan antara apa ni jemput-jemput yang apa ni yang kita gunakan Ino dengan tak guna. Cuba kita tengok puan Zaidah macam ni. Dia lembut. Dia memang lembut.
Memang Dia lembut tapi tak crunchy dia kalau sejuk. Dia punya rasa dia macam cuba makan. Mesti lagi crunchy. Dalamnya memang lembut. Dalam lembut Yang tapi crunchy juga. Yang garing crunchy lah. ya, tapi dia resap minyak ke tak? Ha? Tak. Tak ada resap minyak Oh, so kita cubalah Saya nak makan apa rasa dia. Okey. Dah. Saya akan cuba hasil jemput-jemput yang kita buat nanti dapat 2 pinggan. Dia crunchy ke tak Kita tengok dia yang ni first time kita gunakan Eno. Dia tak crunchy bagi saya. Tapi dia lembut, very soft Memang lembut. Rasa tu macam biasa, rasa bergantung pada adunan kita Tapi kelembutannya memang lembut. Tapi dia tak crunchy macam yang selalu kita orang buat. Kalau tak gunakan Eno tu, dia macam krap macam ni. Dia tak ada krap sebab dia ada Eno dia, jadi dia lembut. So, jemputlah mencuba walaupun dia tak crunchy tapi tetap sedap. Dan kita jangan lupa dalam proses masak tu kita perlu sentiasa belajar, try and error. Dan saya akan cuba lagi dengan rumah saya untuk memasak sampailah kita menemui yang enak, crunchy and soft. So okey, jumpa sekali lagi dengan Abang Picin Suka-Suki dalam Jom Memasak sama Abang Picin Suka-Suki. Dan kalau suka subscribe, gratis saja. Kita subscribe ni gratis je, free je. Dan like and share. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam kemerdekaan.